Alhamdulillah memasuki esok dah masuk 15 Ramadan 1443 Hijriah. Baru balik tarawih. Alhamdulillah, syukur banyak dapat bersama anda semua, penonton-penonton Bual Konti bukan sembang biasa, menjentik masyarakat. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Faiz Azlan. Terus saya tidak kesorangan, bersama dengan saya dua orang usahawan yang bersama dengan saya, seorang lelaki dan juga seorang wanita. Cerita bagaimana jatuh bangkit dalam usahawan dan juga persiapan menjelang Hari Raya Aidilfitri. Walaupun kita baru separuh Ramadan, tapi sudah semestinya cabaran sebelum Covid dan sekarang ni selepas daripada kita diberikan kebebasan, bagaimana perbezaan tahun lepas dengan tahun ni. Kita nak tahu antara dua orang usahawan ni. Saya bawakan Puan Azilah Mahmud dan juga Encik Syahidan Hashim ataupun Pak Andak. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan kami dalam Bual Konti pada malam ini. Pak Andak, cerita mengenai perniagaan Pak Andak. Pak Andak buat baju. Buat baju dan buat makan. Buat baju dan buat makan. Tapi bulan puasa ni kita stop makan kejap. Kita baju. Okey. 2 minggu lepas masuk ke TV1, yang tu masak-masak untuk Selamat Pagi Malaysia. Betul. Tapi malam ni tak dapatlah kita bawakan dengan set kita yang macam ni untuk bulan Ramadan ni. Kita berhenti rehat kejap sikit untuk berikan fokus kepada ibadah Ramadan. Betul. Jadinya perniagaan Pak Andak niaga apa selain daripada masak ikan? Macam-macam lah. Macam-macam. Bisnes lepas perniagaan lepas habis Covid ni, habis Covid ni, kita pun dapat kelulusan daripada kerajaan. Terima kasih kepada kerajaan. Alhamdulillah. Segalanya berubah. Segalanya berubah. Berubah daripada sebelum ni kita agak sejuk, kita tidur-tidur. Sekarang ni kita macam kena ketuk bangun balik, berlari cepat. Alhamdulillah. Okey, Puan Azilah, sebelum saya beralih kepada Puan Azilah, dah cerita bab makan ni lah. Sebabnya orang duk komplain, ada dua kisah 2-3 hari baru-baru ni kan. Cerita bagaimana makanan tu mahal. Lepas tu komplain pula beratur panjang. Lepas tu nak makan murah. Sabar je lah. Sebenarnya kita nak bagi tahu kepada penonton-penonton Bual Konti ni, sebenarnya daripada kualiti, daripada segi masakan tu berbeza sebenarnya Pak Nak. Ya betul. Macam kami sebelum ni pun kami meniaga 2 minggu terakhir sebelum Ramadan bermula. Harga bahan mentah sangat mahal. So benda-benda macam ni kita kena terima sekejap lah. Kita kena terima sekejap. Bukan kata kita saja nak jual mahal. Kepada pembeli dekat luar sana pun dia kena faham lah, kami macam peniaga makanan ni, kalau nak peniaga makan agak susah, agak tertekan pada bulan puasa ni. Sebab tu Pak nak ambil pendekatan, Pak nak fikir, Pak nak tak mau meniaga makan, tak nak hadapi masalah harga bahan mentah mahal. Kalau ayam dah sekilo sampai RM10, baik, kita nak jual RM1. Sebab tu kita tengok orang jual ayam percik RM10 seketul, ada yang marah orang. Nak buat macam mana macam tu? Takkan lepas beli ayam RM5 lepas nak jadi RM2. Tak ada modal. Di bazar Ramadan mana berniaga bulan ni Pak Nak? Pak Nak pada bazar Ramadan cuti tahun ni. Tapi ada berniaga di Pak Nak berniaga di SCCC Mall. Tahun lepas masa Pak Nak berniaga di SCCC Mall, Pak Nak buat buffet. Pak Nak cakap terang lah kan, kami berada keuntungan borderline aja. Sebab kami tak boleh nak jual mahal, kesian. Masa tu orang dengan PKP kena buang kerja, gaji banyak kena potong. Kalau kita buat juga maknanya tak sampai hati dah. Tak sampai hati dah. Macam makanan Pak Nak, kalau Pak Nak jual, Pak Nak suka jual makanan-makanan yang bagus-bagus. Tapi berapa ringgit kita nak jual? Berapa ringgit kita nak jual? Sebab tu kita tengok di bazar Ramadan, ada orang marah, ada orang mengamuk, orang jual mahal. Kualiti makanan kepada orang yang jual mahal tu, Pak Nak tengok mereka jaga. Dan Pak Nak menasihatkan kepada peniaga makanan yang kat luar tu, dan nak berniaga pada bazar Ramadan, masak sedap-sedap lah. Masak sedap-sedap, kualiti kena jaga. Orang kata tak kisah pun bayar harga mahal. Dah ikut juga sekali dengan orang Tara ni, sabar je. Dua-dua orang Tara ni kita bawakan pada malam ni. Selain itu Pak Andak juga ada perniagaan lain. Kejap lagi kita cerita dengan lebih lanjut. Puan Azilah, akak brownies, kita bawakan juga pada malam ni. Sejarah mengenai perniagaan brownies ni bermula daripada tahun bila? Dah berapa lama dah Puan Azilah? Saya bermula perniagaan brownies daripada tahun 2016. Kita tahun ni dah masuk tahun ke-6 lah. Sebelum tu baru habis belajar lah UIA.
Ya. Okey, baik. Yang selepas belajar tu lah. Dapat dari pengalaman dari UIA ke ataupun memang habis belajar tu ada masuk mana-mana pekerjaan dulu ke? Lepas belajar, masa saya baru sangat bekerja, saya mendapati saya ada minat beberapa perkara tentang perniagaan. Jadi kat situ of course kita study sikit, kan kat kelas kat luar ada banyak kelas, kita masuk kelas. Dari situ saya mula untuk betul-betul lah serius dalam bidang perniagaan ni. Pasaran brownies ni macam mana? Dah berapa perisa, dah berapa banyak yang ada? Okey, pasaran brownies ni alhamdulillah kita dah pasarkan ke seluruh Malaysia. Okey. Dan setakat sekarang kita dah berkreativiti dengan brownies ni lebih kurang 12 flavor. Yang 5 adalah yang utama, yang selebihnya adalah limited edition lah, kita buat bermusim. Pak Andak dah rasa dah? Belum lagi. Lepas ni kena ni. Lepas ni tak apa, kita open table. Puan Zina bawa tak? Ya. Bawa brownies? Ada tu. Kejap lagi kita tunjuk. Okey, kita simpan dulu. Maklumlah untuk moreh kejap lagi. Kan. Baik, cerita mengenai bagaimana persiapan menjelang Hari Raya Aidilfitri. Sebelum kita masuk lebih lanjut ke dalam fasa tersebut, semestinya dugaan sebagai seorang peniaga berbeza tahun lepas dengan tahun ni. Puan Azilah, macam mana? Comparison tahun lepas memang kita mengakui kita ada sedikit terjejas dengan orang kata apa, permintaan pelanggan disebabkan PKP, orang tak raya kan, kurang, bukan tak raya, maksudnya ada beberapa sekatan. Tapi betul. Sekarang ni daripada fasa pandemik nak pergi ke endemik di mana dah tak ada sekatan, dah boleh berkunjung, dah ada open house, jadi memberi sinar baru kepada kami. Dia macam lebih fresh, di mana orang dah mula membeli dan juga lebih ramai orang kata tim atau orang yang ingin berniaga bersama. Okey. Jadi ada pertambahan ejen, stokis di situ kepada kami. Berapa besar dah tim yang ada sekarang, berapa ramai dah? Satu Malaysia tu termasuk Sabah Sarawak lah ke sana? Ya, termasuk Sabah dan Sarawak. Dengarnya kuih ni ilham sendiri, idea sendiri. Bagaimana dapat ilham tu? Pada mulanya saya memang buat kek brownies. Okey. Tapi adalah daripada kek tersebut mula dengan kek, tapi adalah kelebihan dan kekurangannya di mana tak tahan lama. Jadi kita nak pasarkan pun jadi seluruh Malaysia pun jadi susah sebab bila kita post kadang rosak kan. Jadi melalui pembacaan, saya pemerhatian, jadi saya dapat tercetusnya ilham untuk buat brownies chips ni. Jadi tahan lebih lama dan kita inovasikan dengan beberapa ilham makanan seperti first of course dark chocolate lah. Baik. Original. Lepas tu kita ada buat teh tarik, green tea, kita ada juga buat daripada red velvet cake. Kita juga pernah buat brownies nasi lemak. Yang terbaru kita buat inovasi daripada kuih tradisi onde-onde gula Melaka. Okey, baik. Wow, macam-macam. Masalahnya dari sudut isu semasa pun nampak tu, daripada onde-onde Melaka. Memang fokus pada brownies chip je lah. Ya. Tiada perniagaan lain. Tidak. Okey. Yang itu tumpuan Puan Azilah. Pak Andak pula selain daripada berniaga masakan, ada juga berniaga pakaian. Ada berniaga pakaian. Buat baju raya ke macam mana, Pak Andak? Ya, betul. Macam mana tempahan sekarang ni? 15 Ramadan ni? Tahun ni kami banyak buat ready made. Okey, yang dah siap. RTW yang dah siap. Sebab semua orang tak jangka yang kita boleh raya tahun ni. Semua orang tak jangka. Tiba-tiba boleh raya tahun ni, alhamdulillah. Tiba-tiba boleh raya. Tiba-tiba KWSP dapat. Tiba-tiba bonus dapat. Semua tiba-tiba. Alhamdulillah. Semua dapat. Tiba-tiba. Dan tiba-tiba orang rasa seronok nak raya. Betul. Orang rasa seronok nak. Mood raya tahun ni rasanya lebih pada raya-raya sebelum ni. Okey. Dari bacaan Pak Ndak lah, orang balas dendam raya tahun ni. Dendam betul. Dendam. Dah 2 tahun lebih kita tak boleh raya. So maksudnya sebulan raya tahun ni. Dah ada seminggu dulu kan, sebulan raya tahun ni. Kalau sebelum ni kalau masak ayam 5 ekor, mau masak 10 ekor. Semua dapat berkumpul. Tahun ni ramai-ramai satu rumah, 5-6 family, ada yang 10, 11, 12 family kan dapat kumpul satu rumah. Pak Ndak, tahun lepas kalau tempahannya? Tahun lepas tiada tempahan. Tiadalah. Kami tak berani buka pun. Jadi perbezaan tahun lepas dengan tahun ni, nampak gayanya ada yang lebih menarik daripada tahun lepas. Tapi agak-agak lebih meriah daripada tahun sebelum Covid ke macam mana?
rasanya lebih meriah daripada tahun sebelum Covid. Sebelum Covid, sebab orang macam kata, orang macam berkobar-kobar nak raya. Betul. Orang macam berkobar-kobar nak raya. Lepas tu lagi satu, orang rindu nak balik kampung. Orang dah rindu suasana raya di kampung. Sebab dah 2 tahun yang tak boleh balik. Tahun lepas pun orang boleh raya, tapi kita masih lagi tidak boleh mentas negeri. Betul. Jadi memang ada sekatan banyak. Dan saya nak jangka tahun ni open house akan banyak. Memang pun Kunjung-mengunjung akan hebat. Yes. Itu bunga api makin hebat rasanya. Dan baju akan tambah hebat. Alhamdulillah, tengok macam Pak Nak sini pun ada buka bazar jual baju di SACC Mall Shah Alam. Di SACC Mall Shah Alam ada kedai Pak Nak kat situ dah. Jadi datang kedai Pak Nak dekat SACC Mall ya Pak Nak. Mall Shah Alam. Pak Nak tengok last week, alhamdulillah. Nampak sangatlah yang mak datang bawa anak, bawa mak-mak. Yang sebelum ni, kalau kita tengok sebelum ni, kalau orang shopping, orang cuma bawa anak saja. Dulu jalan sedikit je berkumpulan, seorang dua. Sekarang ni saya nak tengok yang bawa mak yang tua-tua ni kan, macam dia orang lepas rindu dah. Ahli keluarga ramai dah boleh keluar kan. Dia macam menghargai tau situasi pandemik kita 2 tahun ni, sebenarnya mengeratkan balik pada tahun ni. Nampak Puan Zila dah shopping? Belum? Kita online dulu. Kita online dulu shopping. Buka puasa tadi makan apa Pak Anda, Puan Zila? Hari ni special sikit nasi biryani. Nasi biryani. Makan apa? Tengok nasi biryani juga cari Puan Zila. Pak Anda? Pak Anda manisan paling penting. Nampak. Itu cukup. Untuk buka puasa kan? Buka puasa dapat bubur ke cukup. Makan bubur cukup lah. Makan bubur dengan air cukup lah. Morih ni makan berat nampak gayanya Pak Anda. Tapi kalau morih makan berat. Jadi kalau anda semua nak ikut kami berbuka puasa dekat mana pada hari ini, jom kita saksikan kat mana bazar kita nak pergi ni. Jom sama-sama kita tengok. Sekarang ini sebelah petang ni saya nak pergi bazar Ramadan dululah. Saya sekarang berada di Gamuda Curve. Kalau nak saksikan apa yang menarik dekat Gamuda Curve ni, ada lebih 100 lebih bazar dekat sini. Jom sama-sama kita teroka apa yang ada dekat Gamuda Curve ni. Jom. Encik Nazmin. Faiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Sambil tu saya pakai face mask ni. Dengarnya banyak bazar ni. Ada 100 lebih bazar dekat festival hari ni. Betul-betul. Kita ni Shopee Festival ni, kita ada lebih daripada 100 bazar yang datang ada set up dekat sini lah. Wow. Dan juga kita ada banyak aktiviti outdoor. Okey. Dan kita Shopee Festival ni berlangsung selama 14 hari. 14 hari. Bermula daripada 14 April hingga 27 April. Tak sabarnya saya nak jumpa dan bawa anda semua penonton Kuala Konti pergi jumpa artis dan juga tengok bazar apa yang ada kat dalam ni. Tapi sebelum tu, Encik Nazmin, kita pergi ronda tempat lain dulu tengok. Kita gaya bawa ronda dulu. Okey, Encik Nazmin, kita nak pergi beberapa tempat yang menarik yang ada dekat dalam Gamuda Curve ni. Tempat pertama ni kita nak pergi mana? Okey, kita sekarang ni, kita yang kat belakang kita ni adalah Beach Pool Club kita. Beach Pool Club ni adalah tempat untuk santai keluarga lah, berkonsepkan pantai. Okey, cantik. Dan dia ada satu diving platform yang memang sangat menarik. Kita tengok rope course, Goosebump rope course kita. Jom. Tahun lepas kita dapat 2 sijil pengiktirafan daripada Malaysia Book of Record. Wow. Satunya kita adalah the most number of climbing structure. Halangan yang paling banyak sekali dalam Malaysia di dalam satu climbing tower. Yang kedua, kita ada satu kat sini, kita ada di Payung Indah Discovery Wetland. Di mana kita ada offer banyak juga aktiviti yang berkonsepkan eco-tourism lah. Di mana kita ada safari truck, kita ada boat cruise, kita ada animal feeding. Dekat sebelah belakang ni je, kita akan ada water theme park. Splash Mania. Ini yang orang tak sabar sebenarnya. Betul. Kat sini. Tapi tak buka lagi. Bila buka Encik Nazmin ni? Kita buka insya-Allah November ni kita buka. Jomlah. Kita nak buka puasa ni. Jom kita prepare, kita bersedia lah untuk buka puasa. Baik. Tapi saya bajak buka puasa tempat yang sangat unik. Kat mana tu Encik Nazmin? Okey, kita rasa berbesar hatilah dengan pihak Gamuda Curve kerana bersama
dapat berbuka bersama dengan Encik Nazmi kat atas ni. Dengarnya ini yang pertama ni, hari pertama betul. ni. Sebab kita dah 2 tahun kita berpuasa di dalam PKP. So ini kali pertama kita dapat berbuka bersama dengan kawan-kawan kan, dengan bersama tetamu kita yang sedang Faiz kan. Atas ni tengok kaki, tengok ke bawah pun. Walaupun finger food ni, tapi pemandangan kat atas ni, view dekat atas ni bukan semua orang dapat. Terima kasih banyak Encik Nazmi bawa bual konti untuk pengalaman yang menakjubkan. Jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas sunna bika amanna wa la rizqika afsarna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bismillah wa barakatillah. Alhamdulillah. Sila. Jangan lupa datang ke Gamuda Cove untuk dapatkan pengalaman yang menarik di sini. Ada macam-macam perkara, ada macam-macam aktiviti sudah semestinya untuk anda semua seisi keluarga. Dan kita akan kembali ke studio bersama dengan Pak Andak dan juga Kakak Brownies. Okey, sambung buka. Kembali lagi dalam Bual Konti, bukan sembang biasa menjentik masyarakat. Fui, lain macam bazar kita pergi hari ni. Nampak? Itu 11 siang tadi. Okey, sekarang ni kita sambung bersama dengan Encik Syahidan Hashim ataupun Pak Andak dan juga Puan Azila Mahmud, usahawan brownies chip. Okey, Akak Brownies kita panggil pada malam ni. Puan Azila, cerita mengenai Expo Antarabangsa yang dipergi Saban tahun lah boleh kata pergi kan. Lepas tu last pergi Dubai hujung terlepas. Ya. Alhamdulillah. Laluan tu macam mana? Macam mana boleh dapat boleh tembus untuk pasaran antarabangsa? Pertama, mula memanglah bila kita ada keinginan untuk orang kata apa pasarkan di luar dan orang kata apa memperkenalkan produk kita di luar. Selalunya saya dapat invitation daripada agensi kerajaan, daripada pembangunan usahawan dan juga agensi di bawah MITI. Dan juga ada juga jemputan daripada organizer lah yang persendirian. Itu antara salah satu impian seorang usahawan tau. Bermula dari bawah, dapat pasarkan ke seluruh Malaysia, kemudian merentas pula ke luar negara. Cerita orang ramai kat luar negara sana macam mana? Diorang sebut-sebut cerita-cerita, borak-borak sampai ke telinga. Itulah bila kita bawa kebanyakan negara macam such as kita pernah pergi Bosnia, Manchester, London, kita pernah pergi China, yang terbaru adalah Dubai. Ada beberapa negara lagi. Kat sana memang jarang nampak brownies yang dalam bentuk kepingan-kepingan yang kita buat ni, brownies chips ni. Jadi memang menarik minat mereka. Ramai juga, banyak juga permintaan, tapi of course kita nak kena tengok balik dari segi bahan mentah, raw material, sebab of course adalah harga-harga yang diminta daripada distributor sana. Tapi so far mendapat respon yang sangat bagus. Cuma ada setengah negara tu mungkin macam coklat ni kat Malaysia memang orang suka coklat lah. Dan tapi kalau kita orang pernah pergi dekat Australia, misalnya dia orang dah biasa dah dengan coklat, dia orang suka yang teh tarik. Ada setengah tempat dia suka green tea, macam dekat China dia suka green tea. Nakkan perbezaan juga daripada apa yang ada di tempat mereka. Jadi pasaran mana yang dah masuk untuk pasaran luar negara? Setakat sekarang ni cuma yang berdekatan dulu, Singapura, Brunei. Alhamdulillah. Dan tengah deal dalam untuk masuki Dubai. Okey, cantik. Kita doakan lagi-lagi di bulan Ramadan dipanjatkan. InsyaAllah. Semoga luas lagi pasaran Akak Brownies. Bukan Akak Brownies ya, Pak Andak pun keluar negara juga pasaran. Ke mana Pak Andak? Macam Pak Andak sebenarnya baru start makanan Pak Andak, frozen kan makanan Pak Andak. Frozen? Nak frozen kan. Frozen apa? Rendang kita. Rendang, alhamdulillah. Rendang kita sambal petai, rendang jering. Rendang daging, tapi Pak Nak lebih tumpu kepada makanan yang hampir dilupakan. Jenis rendang jering, sambal jering, rendang pucuk ubi. Pernah dengar rendang pucuk ubi? Tak pernah. Okey, kita cuba. Saya makan pun tak pernah. Rendang pucuk ubi sebenarnya sangat sedap. Sangat sedap. Rendang pucuk ubi ni sangat sedap dan benda ni akan dilupakan. Tapi kita nak dapat raw material macam disebut tadi kan, kita kena fikir untuk jangka masa panjang, sebab kita tak nampak banyak usahawan kita yang nak tanam pucuk ubi.
Kita nampak benda tu. Yang pucuk ubi ni sebenarnya kalau kita sikit-sikit boleh lah. Kalau orang nak order satu kontainer, demam Pak Ndak. Cerita macam tu. Tapi Pak Ndak, makanan Pak Ndak ni so far dah sampai ke US. Okey. Dah sampai ke Arab Saudi. Alhamdulillah, syukur banyak. Ada lagi pasaran yang belum diterjah. Dua-dua orang usahawan. Saya nampak permintaan makanan Malaysia ni tinggi. Okey. Cuma kita nak dengan tak nak, malas dengan tak malas. Puan Nazila, cerita mengenai persiapan raya bagaimana agaknya untuk memasuki bulan Syawal yang akan datang? Okey, untuk tahun ni sedikit berbeza kan. Okey, macam saya cakap tadi, memberi nafas baru. Kita dah mula open order sebelum hari bulan puasa lagi. Okey. Dan juga kita ada buat beberapa package, promosi dan juga edisi raya untuk hari raya Aidilfitri tu. Untuk hari raya, betul. Maksudnya dah tak boleh tempah. Kita dah tutup tempahan seminggu puasa. Tengok kan? Tengok bisnes punya bagus. Penangan kan? Penangan bisnes tahun ni. Demi memastikan kita boleh buat secukupnya dan hantar kat dia orang sebelum raya. Betul, itu yang pertama, nak memastikan setiap pesanan tempahan dipenuhi. Kualiti nak kena jaga. Kualiti kena jaga. Jadi berapa banyak dah keluar? Berapa juta dah keluar ni? Kak Brownies. Setakat sekarang ni kita keluarkan dalam tempahan lebih kurang 10,000 bekas. Alhamdulillah. Syukur banyak. Jadi dah tutup, jangan berangan nak minta. Sabar je. Ada lepas raya nanti kita buka lepas raya. Dia dah tutup, tapi setiap hari kita kena siapkan lah yang telah di order tu. Okey. Yang itu Kak Brownies, Pak Ndak baju raya ada orang tempah tak? Kalau cerita hari raya tu masih lagi ada orang lah yang nak tempah baju. Daripada pengalaman Pak Ndak, baju raya ni kalau tak dapat buat, memang orang tu macam tak pergi raya tahun depan dah. Alamak, menangis air mata darah tu. Tak tahulah. Tak tahulah. Tapi bagi Pak Ndak tengoklah kan, baju raya ni dengan baju nikah, baju orang kahwin kan, baju raya penting lagi kena raya. Kalau tak beraya katanya. Kalau tidak, lepas kata musnahlah harap. Musnah harapan. Tak beraya tahun ni kata. Tapi macam Pak Ndak tahun ni, Pak Ndak memang sediakan banyak sangat baju raya untuk booth Pak Ndak di SCCC Mall. Sangat banyak Pak Ndak sediakan. Dan Pak Ndak tak jual harga mahal tahun ni. Pak Ndak nak orang raya dalam keadaan happy. Last minute juga, bila Pak Ndak dapat tahu yang kita boleh berniaga, Pak Ndak tambah kurta, tambah baju Melayu, buat last minute semua. Betul. Ni staff tak tidur malam sekarang ni. Memang pengorbanan staff tahun ni sangat-sangat dihargai, sangat-sangat. Dan kita keluarkan desain baju perempuan yang latest. Ini memang sehangat Brownies keluar daripada oven. Kena pergi cari tu. Sehangat Brownies keluar daripada oven. Dan itu memang kita keluarkan hampir 20 desain baru dan kain-kain yang latest baru. Nak begini dah mungkin dah tutup kot. Esok lah kita esok mai jemput semua pukul 11 dah ni. Nak habis ni pukul 11 dah ni. Pak Ndak, yang itu cerita untuk orang yang berniaga kan, yang diri sendiri je. Kami belum fikir ke apa kan. Macam tu Pak Abang tadi, kita ni kalau kita buat baju, benda tentu kita ada baju. Maksudnya tiap tahun ada tema jugalah fikir. Tiap tahun ada tema, tapi besok pagi-pagi raya tema apa yang ada dalam almari. Senang, okey. Apa yang ada dalam almari. Tengok, kadang-kadang kita simpan reserve baju tu untuk sale kita. Bila customer last minute main nak minta. Nak juga. Ada orang tempah baju yang last minute tak siap, tunggu lagi seminggu nak raya. Adalah nanti yang mencari tempah baju tak siap, tukang jahit tutup kedai. Depa cari sampai depan rumah ke? Depa cari sampai depan rumah. Orang tak raya, orang tak dapat pakai baju raya ni pelik tau. Oh ya. Pelik betul tak? Betul. Dia boleh riau depan kedai tau. Sabarlah. Bagaimana agaknya perjalanan dan juga perancangan usahawan Akak Brownies selepas Hari Raya Aidilfitri? Adakah akan berbeza dari sebelum raya ataupun daripada sebelum COVID-19? Jadi lepas raya memang kita dah ada flavor apa yang akan keluar, dan kita juga ada produk yang sedikit berlainan yang insya-Allah akan keluar juga selepas raya. Tak ada teaser lah, tak nak bagi tahu lah. Simpan. Simpan. Kau tak rahsia lah, ya tak? Betul. Pak Ndak macam mana agaknya lepas raya? Pak Ndak lepas raya going back to food business. Okey. Pak Ndak memang ada kedai makan di Puchong dah. Di Puchong di mana? Puchong Perdana. Okey. Yang itu memang tak boleh nak dijangka lah. Memang customer ramai sangat. Dan Pak Ndak jangka lepas raya ni akan banyak tempahan untuk orang berbuka, untuk open house. Betul? Akan ramai, akan banyak.
Jadi gunakan peluang ini yang sebaiknya untuk peniaga dan juga pembeli juga dalam masa yang sama. Kita membantu kepada peniaga sebenarnya. Kita harapkan kita semua yang membeli, kalau rasa tak sedap, rasa ada barang tak elok, bagi tahu tuan elok-elok. Pada nak cakap sikit boleh? Boleh, silakan. Dalam kita di hujung-hujung Ramadan ni kan, betul, di hujung 15 lagi nak menghadapi Syawal, separuh yang kedua ni banyak peniaga yang meniaga makan last minute ni, semua banyak akan timbul. Banyak lagi tengah meniaga makan ni yang rancak dekat luar hujan ribut, makanan masuk air, nak tengok semalam tahu kesian. Kalau makanan yang tak elok tu jangan jual lah. Jangan jual. Kepada peniaga pun kena beringat juga. Kena beringat. Bukan keuntungan tu utama. Tapi kalau tak untung, siapa nak meniaga? Betul. Tapi sebenarnya kena fikir kualiti makanan yang untuk orang makan tu kena betul, kena sedap. Itu kena penting. Walaupun Pak Andak punya usia perniagaan lebih 40 tahun, nak dibandingkan dengan jerit perih Puan Azila lebih kurang 6 ke 7 tahun, tetapi sudah semestinya dua-dua mempunyai pengalaman masing-masing untuk dikongsikan bagaimana jatuh bangun. Puan Azila nak kongsi kepada peniaga-peniaga, usahawan-usahawan kat sana nak bangkit balik selepas COVID-19 ni. Sebagai seorang usahawan, kita kena tahu yang kita kena sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Sebab perniagaan ni macam roller coaster. Kadang-kadang bukan COVID-19 saja, dia akan ada musim-musim yang lain yang mungkin akan affected kita punya business. Jadi sebagai usahawan, bila terjadinya perkara tu, kita jadi lebih kreatif daripada sebelum ni. Orang kurang online, tapi bila ada pandemik macam tu, orang dah mula explore online. Yang tak reti nak jual dekat media sosial dah pandai, dah e-commerce apa semua. Jadi untuk memastikan, untuk peniaga keluar sana, untuk memastikan perniagaan kita sentiasa sustain, ialah aktiviti yang kita lakukan. Aktiviti untuk memastikan perniagaan kita boleh terus berjalan dan juga terus bergerak maju. Seperti macam saya, of course lah, sentiasa ada idea-idea untuk flavor atau produk yang baru. Lepas tu macam mana saya nak train saya punya team, agent, dan juga bagaimana untuk improvise saya punya produk, dan macam-macam lagi. Jadi bagaimana nak dapatkan produk Akak Brownies ni? Cerita dekat penonton macam mana nak cari dekat media sosial. Silakan Puan Azila. Boleh hashtag Brownies Comrade pertama. Dekat page kami IG dan juga Facebook Brownies HQ. Dekat situ boleh dan juga kita ada di pelbagai petrol pump kat luar sana, terutamanya di sebelah selatan lah. Boleh dapatkan di situ. Pak Andak, yang terakhirnya untuk kita pada malam ini, sudah semestinya peniaga-peniaga bersaing, pembeli-pembeli nak mendapatkan produk yang berkualiti daripada seorang peniaga. Pesanan daripada Pak Andak. Macam Pak Andak, pandemik 2 tahun, Pak Andak tengok ramai peniaga gurung tikar. Itu yang Pak Andak nampak sangat-sangat. Dan ramai kawan-kawan dan usahawan kat sana dah macam kecewa, dah tak boleh meniaga balik. Semalam pun Pak nak jumpa dengan kawan-kawan, kata dah tutup kedai, dah tak nak meniaga lagi dah. Akbar. Sebab dia kata hutang dah banyak, ini kira dia angkat bendera putih, mengaku kalah lah. Tapi Pak nak cakap, sebenarnya kalau kita seorang peniaga, kita nampak peluang masalah itu ialah satu peluang. Baik. Dan kita pandai boleh susun balik masalah itu, dan kita akan jadikan peluang itu satu balik sumber pendapatan untuk diri kita. Yang penting kita jangan mudah patah semangat. Kita kena bertindak dengan cepat dan rebut peluang, dan kita kena berubah cara berfikir kita sebelum pandemik dengan selepas pandemik. Sebelum pandemik, cara perniagaan kita bertukar, dan kita pun dah bertukar, dan lepas pandemik cara perniagaan kita pun dah bertukar. Yang kita nak nampak, kita kena kreatif dalam berfikir untuk memajukan diri kita. Yang itu je lah yang pada nampak. Kedai Pak Andak tingkat 1, apa nama tadi? Jamila Street. Jamila Street, kena datang. Terima kasih banyak kepada anda semua yang terus menyokong peniaga-peniaga kita sekarang ini yang sedang lepas COVID sekarang ni, alhamdulillah diberikan nafas kembali untuk naik menjadi seorang peniaga yang sudah semestinya ingin memberikan yang terbaik untuk anda semua pembeli. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Puan Nur Azila Mahmud, Akak Brownies, dan juga Encik Syahidan Hashim, Pak Andak, meniaga pakaian, meniaga masakan, sudah semestinya. Terima kasih banyak dua-dua kerana bersama kami dalam Bual Koti. Kita jumpa lagi minggu depan, hari yang sama, waktu yang sama, insya-Allah, sebelum Hari Raya Aidilfitri.
ada lagi untuk episod yang akan datang. Sampai jumpa lagi. Saya Faiz Azlan mengundur diri, nak pergi sambung moreh pula bersama dengan tetamu-tetamu kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam keluarga Malaysia.